kes ini macam minta rasuah berdasarkan komisen untuk mendapatkan projek. Rasuah yang diminta sebagaimana yang dicakapkan oleh Saudara Zack tadi, 187.5 juta nilai suapan yang diminta, tetapi yang diterima 6.5 juta. Kenapa minta rasuah? M punya minit pun tak lepas. Ini dalam penghakiman tuan-tuan boleh baca penghakiman tu ada buktinya ditulis oleh hakim. Bila tak lepas dengan PM punya minit, Saidi ni jadi kreatif sikit. Dia pergi pula kepada pegawai khas isteri PM. Isteri Perdana Menteri. Namanya Rizal Mansur. Beliau berunding, tolong dia dapatkan projek ni, akan diberi komisen sekiranya didapat projek. Dan beliau menjanjikan 10% komisen daripada nilai projek. Ada orang mengatakan yang mana ada bukti duit masuk dalam akaun. Ni cash je, tak ada money trail. Dalam kes-kes jenayah Kuala Putih, rasuah ni, kebanyakan kes rasuah tidak ada masuk akaun. Kebanyakan. Si pertama, iaitu perasuah sendiri, Saidi, kata dia memberi rasuah, keluarkan duit 5 juta daripada bank, itu pertama. Nombor dua, saksi kedua, ada pegawai bank yang mengesahkan keluar cash tersebut daripada bank sendiri, 5 juta. Itu saksi kedua. Saksi ketiga ialah pada saya lah orang kata kenapa banyak sangat 970 juta ringgit denda. Sebab di dalam section SPRM itu, denda memang 5 kali daripada nilai suapan. Jadi kita tengok nilai. Menceritakan sedikit tentang perjalanan dan juga intipati kes Datin Seri Rosbah Mansor ini. Okey, kes solar Datin Seri Rosbah Mansor. Solamah. Solamah. Okey, hashtag Solamah. Panjang sebenarnya cerita ni. Kalau kita nak kupaskan, saya bagi segmen lah. Satu, kita nak bercakap tentang sabitan itu. Sabitan kes. Satu lagi yang sebagaimana yang dicakap oleh Saudara Zack tadi tentang hukuman, jumlah hukuman yang dijatuhkan. Berkenaan dengan sabitan, kita memang kalau teks penghakiman kes itu disebarluaskan dalam Star dia, dalam Facebook saya pun saya beri peluang untuk semua orang baca supaya kita boleh faham bagaimana hakim memutuskan kes tersebut. Kes ini simple sahaja, tidak complicated sangat, tidak macam YMBB, SRC sebagainya. Kes ini macam minta rasuah berdasarkan komisen untuk mendapatkan projek. Rasuah yang diminta sebagaimana yang dicakapkan oleh Saudara Zack tadi, 187.5 juta nilai suapan yang diminta, tetapi yang diterima 6.5 juta. Kenapa minta rasuah? Kerana ada satu company namanya Jepak Holding. Syarikat ini beribu pejabat di Bintulu. Syarikat ini bukan syarikat solar. Syarikat ini bermula sebagai syarikat sewa kereta. Jadi syarikat ini bercita-cita besar untuk dapat projek kerajaan, dan ada seorang karakter di dalamnya, Saidi namanya, iaitu pengarah syarikat ini. Dikatakan, ni dalam penghakiman saya cerita balik apa yang tercatat dalam penghakiman ni, bukan cerita Liana Mazuki, ni cerita dalam penghakiman Saidi ini merupakan kawan kepada Datuk Mahathir Khalid, kawan lama pada tahun 90-an katanya. Bila Datuk Mahathir Khalid menjadi MOE, dia merasakan yang dia boleh dapat projek lah. Dia cuba approach dan sebagainya, macam ditolak-tolak. Jadi bila ditolak-tolak oleh pejabat menteri MOA ketika itu, dia kena lalu orang yang lagi besar. Orang yang lagi besar of course PMO. Jadi beliau cuba penetrate untuk bawa projek solar ini yang bernilai 1.25 bilion ringgit kepada PMO melalui satu setiausaha kerja
PM ketika itu di Pekan. Jadi beliau dapat 1 minit lah. PMO kata okey, setuju untuk gantikan projek genset yang sekarang ni pakai genset di Sarawak kepada projek solar. Menteri MOE sila uruskan. Itu minit daripada Perdana Menteri diberi, dan dia pun bawa kembali kepada kawan dia ni. Bila bawa kembali kepada kawan dia ni, Datuk Seri Mahathir Khalid berbincang dengan kementerian, dan kementerian kata kita ada kontrak dengan vendor-vendor genset ni. Banyak lagi, kalau kita batalkan sekarang, maknanya kerajaan kena bayar pampasan. Jadi mereka berdolak dalih tak nak bagi. Jadi bila begitu, PM punya minit pun tak lepas. Ini dalam penghakiman tuan-tuan boleh baca Penghakiman tu ada buktinya ditulis oleh hakim. Bila tak lepas dengan PM punya minit, Saidi ni jadi kreatif sikit. Dia pergi pula kepada pegawai khas isteri PM. Isteri Perdana Menteri. Namanya Rizal Mansur. Dan beliau berunding, tolong dia dapatkan projek ni, akan diberi komisen sekiranya didapat projek. Dan beliau menjanjikan 10% komisen daripada nilai projek. Jadi di dalam penghakiman tertulis perkara tersebut dibawa kepada isteri Perdana Menteri. Daripada 10%, ia dinaikkan kepada 15%. Dan ini dipersetujui. Ada dalam penghakiman. 15% itu dipersetujui, dan timbal balik kepada komisen ini ialah isteri Perdana Menteri perlu membantu JPAC Holding mendapatkan projek tersebut daripada MOE. Jadi di dalam kes tersebut, KSU MOE, 2 KSU MOE, satu previous KSU sebelum Tan Sri Madinah, dan Datuk Seri Alias juga selepas tu ganti Tan Sri, dua-dua dibawa dalam mahkamah sebagai saksi. KSU dibawa masuk, 2 KSU dan 1 menteri pendidikan, itu Datuk Seri Mahathir Khalid, juga dipanggil di dalam mahkamah untuk menjadi saksi. Elemen pertama, rasuah. Kena tunjuk yang orang yang menerima rasuah itu mempunyai kuasa untuk mempengaruhi keputusan tender. Jadi itu elemen pertama. Bagaimana ia dibuktikan? Dibuktikan oleh 3 orang ini yang mengatakan mereka menerima arahan, panggilan, pertanyaan daripada isteri Perdana Menteri yang menyuruh mereka percepatkan kes solar ini kepada JPAC Holding. Bukan sekali, beberapa kali. They took the stand as a witness, jadi saksi dalam mahkamah. Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahathir Khalid, which is UMNO member, saya rasa dia VP naik Presiden UMNO sekarang tu. Dan juga Tan Sri Madinah. Tan Sri Madinah ni dia punya suami lah orang UMNO, orang kuat UMNO. Dan juga Tan Sri Alias, saya rasa KSU dia juga. 3 orang ni yang mengatakan menerima arahan untuk mempercepatkan kes. Itu elemen pertama yang saya rasa mahkamah mengatakan memang ada campur tangan dan orang ini ada berkuasa untuk mempercepatkan kes. Sebab selepas memberi arahan, ada minit-minit lain yang keluar daripada Perdana Menteri kepada MOE yang dibawa masuk. Minit untuk percepatkan pengeluaran surat tawaran kerja. Minit untuk kecualikan arahan pemberaan mengenai bayaran awal. Mereka kecualikan, bayar dulu tak apa. Surat-surat itu keluar selepas terdapat campur tangan oleh isteri Perdana Menteri. Jadi pada mahkamah, elemen pertama itu selesai. Ada campur tangan, mereka yang ini ada kuasa kerana at the end of the day, semua ini diberi. Surat tawaran diberi, bayaran awal diterima oleh JPAC dan mereka mendapat tender tersebut. Itu establish. Nombor 2 ialah bayaran rasuah. Bayaran rasuah itu yang diterima hanya 6.5 juta. 2 kali bayar. 1 kali bayar 5 juta diserahkan di rumah Perdana Menteri Seri Perdana di Putrajaya.
Yang kedua, 1.5 juta diserahkan di rumah langgak duta. Bagaimana diserahkan? Diletakkan duit 5 juta ringgit di dalam 2 suitcase bag. Dihantar ke rumah di Seri Perdana. 1.5 juta juga diletakkan dalam beg cash, diberi kepada di Seri Perdana. Ada orang mengatakan yang mana ada bukti duit masuk dalam akaun, ni cash je, tak ada money trail. Dalam kes-kes jenayah Kuala Putih, rasuah ni, kebanyakan kes rasuah tidak ada masuk akaun. Kebanyakan. Kes pecah amanah ya, masuk akaun. Tapi kes rasuah, itu sebab dulu banyak kita nampak, bila SPM masuk je, duit bertimbun belakang dinding. Dia orang main cash je, dia orang tak main masuk akaun. Jadi, kerana jenayah Kuala Putih ni akan mencari ruang-ruang untuk loophole undang-undang. Cuba bayangkan, kalau kes rasuah, yang jatuh hukum hanya orang yang masuk akaun saja. Apa mereka boleh buat? Terima rasuah melalui cash. Jadi bila cash, terima rasuah melalui cash juga boleh diterima sebagai salah satu bukti yang penerimaan rasuah itu berlaku. Cuma bukti, beban pembuktian itu lain lah. Tak bolehlah tengok documentation money trail. Tapi kita kena ada bukti saksi. Saksi-saksi, bukti saksi yang pelbagai yang mendukung cerita mereka yang memang menerima cash ini. Jadi dalam kes Datuk Seri Rosmah Mansor, mahkamah mendapati yang ada saksi pertama iaitu perasuah sendiri, Saidi, kata dia memberi rasuah, keluarkan duit 5 juta daripada bank, itu pertama. Nombor 2, saksi kedua, ada pegawai bank yang mengesahkan keluar cash tersebut daripada bank sendiri, 5 juta, itu saksi kedua. Saksi ketiga ialah Rizal Mansor, pegawai khas beliau sendiri yang membawa duit itu bersama Saidi ke Seri Perdana. Dan ada video, tangkapan video yang tunjuk duit tu diletakkan di sana dan ada saksi Rizal dan Saidi mengatakan yang beliau berjumpa dengan Datuk Seri Rosmah. Jadi bukti-bukti sebegini, saksi dan sebagainya sudah cukup untuk membuktikan yang penerimaan duit itu berlaku kecuali Datuk Rosmah boleh menidakkan dalam pembelaan. Jadi dua-dua elemen ni pada saya dan diletakkan dalam mahkamah menunjukkan ada elemen campur tangan kuasa dan juga penerimaan rasuah. Dan disebabkan itu Datin Seri Rosmah Mansor telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan RM970 juta, 970 juta ringgit tu kecil sangat. 970 juta ringgit denda. Saya, kalau tanya saya, sabitan itu pada saya intact. Cuma pasal denda ni, pada saya lah orang kata kenapa banyak sangat 970 juta ringgit denda. Sebab di dalam section itu, section SPRM itu, denda memang 5 kali daripada nilai suapan. Jadi kita tengok nilai suapan 187.5 campur 6.5 kali dengan 5 kali nilai suapan, jatuhnya 970 juta. Simple as that. Itu maksimum denda yang boleh dijatuhkan. Cuma bila saya berbicara dengan banyak peguam, kes Datuk Seri Rosmah Mansor ni, evidence-nya banyak yang pada saya collaborative or circumstantial. Banyak circumstantial. And then evidence-nya tidak, pemberatnya adalah kepada Crown Witness Rizal Mansor. Jadi pada saya kesnya tidak terlampau intact betul-betul sangat. Walaupun ada beban pembuktian beyond reasonable doubt, tapi kita boleh katakan yang pada saya kalau saya katakan 187.5 juta itu saya rasa maksimum yang dijatuhkan pada saya sepatutnya tidak sebegitu. Nak cakap lapik katalah, sepatutnya tidak begitu. Sebabnya pada saya mungkin public interest cases dia nak
bagi pencegahan dibagi penuh. Namun demikian saya rasa akan ada rayuan dibuat ke mahkamah rayuan untuk merayu nilai hukuman dan sabitan. Denda tu akan dirayu dan saya rasa akan dipertimbangkan. Pada saya kalau dikata sabitan, yes saya setuju, tapi denda itu pada saya sedikit agresif lah. So maximum that one. Dan saya percaya Datin Seri Rosmah Mansor dari segi undang-undangnya intact ya, sebab dia 5 kali nilai suapan maksimum ya. Tapi kalau dibawa ke mahkamah mungkin ada ruang-ruang untuk merayu daripada segi hukuman. Bukan saja ketika rayuan ya, ketika rayuan di peringkat mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan boleh minta dikurangkan denda tersebut, malah di peringkat pengampunan diraja pun Agong boleh ada kuasa untuk mengurangkan hukuman, mengurangkan denda, itu pun boleh dilakukan. Jadi to be fair, dia ada lagi 2 lagi. Sekarang ni baru semi-final, semi-final ke? Quarter final. Dia akan ada semi-final di Mahkamah Rayuan dan dia ada final di Mahkamah Persekutuan. Masih lagi boleh merayu, masih boleh dibicarakan lagi tentang amount itu dan kalau berpihak kepada beliau boleh dapat pengurangan lah. Tapi sabitan itu saya rasa mahkamah telah menjalankan tanggungjawabnya dan saya rasa tidak perlu lagi kita menghukum dan memfitnah mahkamah yang mahkamah.